Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi bersama saya Cikgu Suhaida, Cikgu Sains kamu. Okey, dalam PDPR Sains tahun 4. Okey, hari ini kita akan sambung lagi tajuk bunyi, tetapi saya akan sentuh beberapa sub topik daripada tajuk bunyi. Okey, murid-murid boleh bersedia dengan buku teks dan alat tulis sebab saya rujuk semuanya di dalam buku teks. Okey, jadi boleh rujuk buku teks, tajuk bunyi. Okey, standard pembelajaran yang saya akan sentuh hari ini adalah 6.1.2 menyatakan bunyi boleh bergerak ke semua arah. 6.1.3 menyatakan contoh atau fenomena bunyi boleh dipantulkan dalam kehidupan seharian. 6.1.4 iaitu memerihalkan bunyi berfaedah dan memudaratkan dalam kehidupan seharian. Okey, hari ini saya akan sentuh 3 standard pembelajaran. Minggu lepas saya sentuh 1 sahaja standard pembelajaran. Okey, untuk minggu ni saya sentuh 3 standard pembelajaran. Disebabkan oleh tajuk kita banyak lagi nak habis kan. Okey, jadi saya terpaksa cantumkan standard pembelajaran ini dalam satu PDPR lah. Okey, satu pembelajaran. Okey, saya cantumkan 3 subtopik ini untuk satu hari. Okey. Tapi tajuk-tajuk ini adalah tajuk-tajuk yang mudah. Okey, yang mudah yang boleh saya cantumkan lah. Kalau tajuk yang susah, saya tak akan cantumkan. Okey, jadi saya terpaksa memendekkanlah tajuk bunyi ini untuk 2 minggu ataupun 3 minggu saja. Okey. Selepas ni kita akan masuk tajuk tenaga lah. Okey, sebab kita ada beberapa tajuk lagi, 4 ataupun 5 tajuk lagi kita nak habis disebabkan sekarang ni dah bulan 9. Jadi saya terpaksa lajukan sedikit supaya semua topik kita akan dapat pelajari untuk tahun ini. Okey, jadi murid-murid perlu bersedia dan jangan ketinggalan dengan setiap PDPR saya. Okey. Okey, jadi murid-murid boleh rujuk buku teks. Okey, rujuk buku teks dan alat tulis. Okey. Okey, jadi standard pembelajaran yang 3 ini murid-murid kena fahamkan lah. Okey, sebab dia ada 3 tajuk Okey, kita lihat tajuk yang pertama iaitu bunyi bergerak. Okey, iaitu standard 1.1.2 iaitu menyatakan bunyi boleh bergerak ke semua arah. Okey. Di sini ada satu gambar yang menerangkan satu situasi. Okey, kita baca. Faris, Teruni dan Melan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Mengapa? Okey. Jadi dia mendengar, okey, 3 orang ni, okey, dia duduk di sini. Okey, ada 3 orang duduk di dalam jarak yang jauh lah. Okey, tetapi 3 orang ini boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim. Okey, walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Okey, jarak dia jauh. Okey, jadi kenapa dia boleh dengar? Okey, jadi walaupun dia berada pada kedudukan yang berbeza, bunyi boleh didengari. Okey. Okey, jadi kat sini kita tengok walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza, mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Okey, jadi murid kena faham konsep bunyi bergerak ke semua arah. Okey, jadi walaupun kita berada di mana-mana, bunyi dia mempunyai getaran. Minggu lepas kita belajar bunyi berpunca daripada getaran. Okey, jadi getaran itu adalah boleh didengari oleh semua orang daripada
kedudukan yang berbeza. Okey. Jadi kat sini bunyi bergerak ke semua arah murid kena faham. Walaupun kita berada di arah yang berbeza, tetapi bunyi itu boleh sampai ke kedudukan yang berbeza melalui gelombang. Gelombang, kita nampak gelombang kan kat sini. Gelombang-gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi ni adalah getaran lah. Getaran itu sampai ke ketiga-tiga budak ni. Okey. Jadi macam yang kita buat eksperimen minggu lepas, kita gantungkan hanger ataupun penyangkut baju di badan kan, di leher, dan kita ketuk menggunakan pensel. Bunyi tersebut sampai ke telinga kita melalui gelombang getaran. Okey. Gelombang ni akan ting. Jadi dia akan dengar, akan berlaku gelombang getaran itu pada kesemua kedudukan arah yang berbeza. Okey, jadi bunyi bergerak ke semua arah. Okey. Jadi bunyi bergerak ke semua arah ini adalah tajuk yang mudah saja. Okey, murid kena faham. Walaupun kita berada pada kedudukan berbeza, kita boleh mendengar bunyi kerana bunyi bergerak ke semua arah. Okey. Okey, kita tengok situasi satu lagi. Perhatikan situasi di bawah. Sudah waktu rehat lah. Okey, kemudian masa sudah tamat, kita sambung kelas esok. Beratur dulu kawan-kawan. Jadi kat sini dah rehat. Okey, kat sini murid ni dia dengar bunyi loceng. Kring. Okey, sampai ke bangunan sini, sampai ke bangunan sebelah, sampai bangunan hadapan. Okey, jadi walaupun murid-murid ni berada pada bangunan yang berbeza, okey, tetapi murid-murid ini mendengar bunyi yang sama. Dia mendengar bunyi loceng yang sama. Jadi bunyi itu bergerak pada semua arah melalui getaran yang kita pelajari minggu lepas. Okey, bunyi terjadi daripada getaran. Gelombang getaran ini akan sampai ke semua arah yang berbeza. Okey. Jadi persoalannya kat sini, mengapakah bunyi lonceng sekolah dapat didengar oleh murid-murid di atas? Okey, bunyi lonceng yang bunyi lonceng sekolah dapat didengar oleh semua murid-murid di atas disebabkan oleh bunyi bergerak pada semua arah. Okey, itu je jawapannya. Bunyi bergerak pada semua arah. Okey, macam ini bunyi bergerak ke semua arah. Okey, kita masuk tajuk kedua, standard pelajaran 1.1 3, iaitu bunyi boleh dipantulkan. Okey, kita tengok dialog tersebut. Faris dan keluarganya baru saja berpindah ke rumah baru. Ketika dia bercakap di dalam bilik yang kosong, dia mendengar semua suaranya. Hello, hello, hello. Kita pernah duduk dekat kawasan, kalau kita masuk ke bangunan, sesuatu bangunan ataupun dewan, kita bila kosong bangunan tersebut, bila kita cakap hello, hello, kita akan dengar suara kita tu bunyinya banyak kali kan. Jadi macam mana? Itu adalah disebabkan pantulan. Okey, bunyi itu akan hello, hello, hello. Macam itu kan. Okey, jadi itu adalah disebabkan pantulan bunyi. Okey. Okey, kat sini kita tengok. Faris dan keluarganya baru saja pindah ke rumah baru. Ketika dia bercakap di dalam bilik yang kosong, dia mendengar semula suaranya. Maknanya dia cakap hello. Nanti bunyi lagi hello, hello. Macam itu. Okey, jadi apabila bunyi terkena pada sesuatu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan. Okey, jadi bukan cahaya saja boleh dipantulkan, bunyi pun boleh dipantulkan. Okey, apabila bunyi dipantulkan apabila terkena pada permukaan yang keras. Contohnya dinding, okey. Rumah batu yang memang penuh dengan macam tak ada tingkap, penuh tingkapnya sikit kan, tapi dinding tu diperbuat daripada batu. Okey, jadi dia akan dipantulkan
bunyi tersebut akan dipantulkan. Dia akan mendengar kembali bunyi suara yang dia jeritkan. Okey. Contoh macam ini. Okey, arah bunyi bergerak. Okey, kita menjerit, hello. Okey, dia akan bergerak, hello. Kemudian terkena permukaan keras, dia akan pantulkan semula, hello. Hello, tap hello. Kalau kita cakap lagi, hello, tap. Terkena dinding, hello. Jadi arah bunyi bergerak itu akan dipantulkan bila kita menjerit ataupun bercakap di kawasan yang mempunyai permukaan yang keras. Kita akan menjerit dan suara kita itu akan terkena permukaan keras dan dipantulkan semula, dan suara itu kita akan dengar kembali lah. Macam cahaya lah, dipantulkan, cahaya bergerak lurus, dipantulkan, kemudian dipantulkan ke tempat lain. Macam itulah. Bunyi pun sama, kita akan dengar bunyi suara kita 2 kali. Sebabnya bila kita jerit hello, terkena dinding, dan dia akan pantulkan balik suara kita yang kita cakap hello tadi. Jadi arah pantulannya akan kembali semula ke arah kita. Okey, mula arah pantulan ke hadapan. Terkena dinding, dia pantulkan semula kepada kita dan kita akan dengar suara kita kembali. Okey. Jadi macam mana pantulan itu berlaku? Apabila terkena permukaan yang keras. Okey. Okey, perhatikan contoh pantulan bunyi yang lain di sekeliling kita. Banyak contoh-contoh pantulan. Contohnya kalau kita pergi kat gua, okey, kita menjerit di dalam gua. Kita akan dengar kembali suara kita. Kenapa? Suara kita yang kita jerit itu telah dipantulkan pada dinding gua tersebut, dan arah pantulan itu akan kembali semula ke arah kita. Kemudian menjerit di dalam dewan. Saya cakap tadi lah, dewan yang kosong. Biasanya pantulan yang lebih jelas adalah pada kawasan yang luas dan luas, tertutup dan tiada apa-apa barang. Okey, jadi tak ada barang, tak ada kerusi, tak ada meja, kosong. Bila kosong, okey, suara kita dipantulkan dengan jelas lah, sebab dia akan terus pantul melalui dinding yang keras dan ke arah kita. Tapi kalau kita ada dalam tu ada kerusi, ada meja ataupun penuh dengan barang dan kawasan tu kecil, kita biasanya pantulan tu tidak jelas lah. Tidak jelas. Kalau nak jelas, dalam kawasan yang kosong, yang kurang tingkap, tiada barang, kita akan dengar kembali suara kita tu dipantulkan. Okey. Okey, daripada pantulan bunyi itu berlakulah fenomena. Okey, ini adalah 6.1 ini 6 masih 6.13 pembelajaran standard pembelajaran. Okey, apabila daripada pantulan tadi tu, pantulan kita bunyi ni dipantulkan, suara kita dipantulkan, okey, berlakulah beberapa fenomena pantulan bunyi, di mana okey, kita tengok pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita. Okey, jadi pantulan bunyi ni memang berlaku di sekeliling kita. Okey, pantulan bunyi digunakan oleh manusia, okey, dan haiwan dengan pelbagai cara. Apakah fenomena pantulan bunyi yang berlaku di sekeliling kita? Okey, bukan di dalam, pantulan ni bukan berlaku di dalam rumah yang kosong ataupun dewan yang besar ataupun di dalam gua. Okey, pantulan bunyi ini akan menyebabkan berlaku beberapa fenomena. Okey, fenomena yang kita sendiri bila dikaji, itu adalah fenomena pantulan bunyi. Okey, jadi fenomena yang berlaku adalah pertama, gema. Okey, gema. Okey, gema ialah bunyi yang terhasil. Okey, gema ni adalah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan keras. Gema yang macam tadilah, yang kita menjerit di dalam dewan ataupun di dalam rumah yang kosong ataupun di dalam gua, suara kita akan bergema. Gema tu adalah bunyi yang dipantulkan pada permukaan yang keras lah. Yang tadi saya ceritakan lah. Gema ni dipantulkan pada permukaan keras di dalam kawasan yang dewan yang kosong, bangunan yang kosong, dalam gua, itu adalah gema. Pantulan bunyi pada permukaan yang keras. Okey, itu adalah gema. Okey. Yang kedua, okey, sebelum masuk yang kedua, okey, kita tengok ni.
Okey, ini adalah yang ini adalah dalam bidang perubatan, ada juga menceritakan tentang pantulan bunyi. Okey. Pantulan bunyi ultrasonic. Okey, ultrasonic ni digunakan untuk mengesan organ di dalam badan pesakit atau bayi dalam kandungan. Contohnya biasa kita kalau ibu kita mengandung, kita nak dengar bunyi jantung, degupan jantung baby itu di dalam perut, kita terpaksa gunakan ultrasonic. Okey, ultrasonic ni adalah satu alat yang memantulkan bunyi daripada sesuatu tempat dan kita akan dapat mendengar bunyi tersebut. Okey. Okey, jadi contohnya untuk mengesan organ dalam badan, itu kita boleh walaupun kita tak nampak tapi kita boleh gunakan alat ultrasonic ni, okey. Alat ultrasonic ni dan kita dapat mengesan bunyi pantulan dapat mengesan pantulan bunyi di dalam perut kita. Okey. Okey, jadi kat sini maksud dia ultrasonic ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia. Maknanya dalam perut ni kita tak boleh dengar. Okey, kita tak boleh dengar dengan lebih jelas. Okey. Jadi baby tu macam mana, bunyi jantung baby tu macam mana, kita tak boleh dengar. Okey, jadi apabila ada ultrasonic ni, okey, kita boleh mengesanlah bunyi tersebut. Okey, jadi ultrasonic ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan, lumba-lumba dan paus untuk memandu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Okey, jadi untuk haiwan, dia ada satu kelebihan. Yang tadi kita manusia kita kena guna alat. Okey, kita kena guna alat. Kita tak boleh mengesan bunyi di dalam perut manusia. Jadi kita kena guna alat. Tapi untuk haiwan ni, ultrasonic ni adalah bunyi yang tidak dapat didengar. Maknanya kita pun tak boleh nak dengar. Jadi kita kena guna alat. Alat ultrasound kan. Ultrasound tu yang kita dengar baby tu kan. Jadi kalau manusia tak boleh dengar. Tapi kalau haiwan, okey, haiwan seperti kelawar, ikan, lumba-lumba dan paus, dia boleh mendengar. Okey, dia boleh mendengar bunyi. Okey, dia boleh mendengar bunyi kapal. Okey, dengan lebih cepat. Kerana bila kapal tu sampai, contoh kapal ni dekat air ni sampai, bunyi kapal tu boleh didengari boleh dikesan oleh kelawar. Okey, selain pada kelawar, ikan, lumba-lumba dan paus. Okey. Dia ada kelebihan lah haiwan ni. Okey, manusia tak dapat dengar tapi haiwan ni dia cepat. Dia ada satu kelebihan, dia boleh mendengar bunyi ultrasonic ni. Okey. Okey, untuk memandu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Okey, jadi ultrasonic ni bunyi yang tidak dapat didengar lah oleh manusia tapi boleh didengar oleh haiwan. Boleh didengar haiwan. Manusia tak boleh dengar. Kalau macam perut baby, jantung baby dalam perut, manusia tak boleh dengar tetapi kena guna alat. Tapi kalau haiwan ni seperti kelawar, paus, ikan, lumba-lumba, dia tak perlukan alat. Dia ada satu organ deria yang boleh mengesan bunyi dengan lebih mengesan pantulan bunyi dengan lebih cepat. Okey, tanpa menggunakan alat. Dia semula jadi. Okay, jadi manusia tak dapat dengar. Murid kena faham. Tapi kalau yang baby tu, yang kita dengar baby tu, kita guna alat. Kita bukan guna deria manusia yang semula jadi. Kita guna alat. Okey, baru kita boleh dengar bunyi baby ataupun apa-apalah yang bunyi dalam perut kita. Okey. Tu ultrasonic, fenomena dia. Okey. Kemudian yang ketiga adalah sonar. Okey, sonar ni adalah fenomena pantulan bunyi. Ialah satu teknologi bunyi ultrasonic yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Okey, jadi sonar ni dia adalah satu teknologi lah. Teknologi pantulan bunyi ultrasonic untuk yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Contohnya dia sonar ni dia satu alat lah. Dia alat itu dapat mengesan bunyi. Dapat mengesan bunyi ataupun objek di dalam air. Contohnya ikan paus kan kita dapat kesan lah bila ada teknologi sonar ni. Okey, berdasarkan maklumat di atas, berikan contoh lain pernah kamu alami yang menunjukkan bahawa bunyi dapat dipantulkan. Okey, jadi ini adalah salah satu
contoh. Okey. Kalau dia suruh beri contoh, murid-murid boleh berilah contoh-contoh yang pernah murid-murid alami dengan keadaan pantulan bunyi ni. Contoh kalau tadi saya cakap murid-murid pernah mendengar pantulan bunyi gemar kan, fenomena gemar. Gemar kat mana murid-murid dengar? Okey, biasa kamu kalau pergi gua ke tempat-tempat yang macam tertutup, ada dinding keras, murid-murid selalu menjerit-jerit kan. Jadi itu fenomena yang murid pernah alami lah. Okey, pernah alami. Contohnya di dalam rumah, kalau kita pergi bangunan yang besar yang mempunyai dinding yang keras, okey, kemudian tak ada orang lagi, tak ada barang, kita jerit-jerit, kita dengar suara kita balik, itu adalah fenomena gemar. Okey, jadi itu adalah salah satu fenomena pantulan cahaya yang murid-murid pernah alami, pernah rasa. Okey. Biasa gemar lah. Kalau macam ultrasonik, biasanya doktor lah. Doktor, tapi dia menggunakan alat. Okey, menggunakan alat lah ultrasonik. Tapi gemar ni memang kita pernah alami. Ultrasonik ni hanya haiwan sahaja yang boleh dengar, manusia tak boleh dengar. Okey. Itu kelebihan dia. Pantulan bunyi ultrasonik hanya haiwan sahaja yang boleh dengar, manusia tak boleh dengar. Manusia boleh dengar tapi menggunakan alat. Okey. Tapi ini adalah haiwan-haiwan yang ada kelebihan lah dalam ultrasonik ni. Dia boleh dengar. Okey. Okey, ini saya simpulkan yang tadi. Fenomena pantulan cahaya, gemar, ultrasonik dan sonar. Ada 3 fenomena. Gemar tu apa? Bunyi yang dipantulkan oleh objek keras. Okey, saya simpulkan yang tadi apa kita terangkan dalam buku teks. Okey, ultrasonik itu apa? Ultrasonik ni bunyi yang tak dapat didengar oleh manusia tetapi boleh didengar oleh haiwan. Seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan paus. Ini manusia hanya boleh dengar menggunakan ultrasound lah. Manusia tak boleh dengar secara semula jadi. Hanya haiwan sahaja boleh dengar ultrasonik ni. Okey, sonar. Sonar ni adalah satu alat teknologi untuk mengesan objek di dalam air. Ini adalah satu teknologi pantulan lah. Pantulan bunyi untuk mengesan objek di dalam air. Okey, sonar. Okey, ini adalah 3 fenomena. Okey, kemudian kita masuk tajuk standard pembelajaran yang ketiga, iaitu memperihalkan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Okey, bunyi memberikan pelbagai kesan kepada kehidupan kita. Okey, apakah bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan kita? Okey, bunyi ni ada kebaikan dia dan ada keburukan. Murid-murid kena faham. Mesti ada kebaikan dan keburukan. Okey, kita tengok satu-satu. Bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi. Okey, berkomunikasi ini adalah sesuatu kebaikan ke faedah ke, berfaedah ke ataupun memudaratkan. Okey. Jadi komunikasi ni adalah faedah lah. Sangat berfaedah lah. Kalau tak ada bunyi, kita tak boleh nak berkomunikasi. Macam orang bisu kan. Okey. Bunyi boleh menghiburkan. Okey, menghiburkan ini adalah satu kebaikan ataupun faedah. Kalau kita tak ada muzik, tak ada gitar, kita tak dengar bunyi kan. Jadi bila ada gitar ni, kita boleh nyanyi, kita boleh mendengar, menghiburkan hati. Itu adalah kelebihan dia ataupun faedah dia. Kemudian bunyi siren ambulans memberikan isyarat. Okey, ini adalah kebaikan, memberikan isyarat. Kalau kita tak dengar bunyi ambulans, macam mana ambulans tersebut nak bergerak dengan lebih laju untuk hantar pesakit apabila berlaku kecemasan. Okey, jadi memberikan isyarat kecemasan ini adalah satu kebaikan lah. Okey, ataupun berfaedah. Okey, bunyi deringan telefon memberikan maklumat ada panggilan masuk. Okey, kalau tak ada bunyi, macam mana kita nak dengar bunyi telefon? Dan telefon tu, bila panggilan telefon berbunyi, kalau tak ada bunyi, kita tak boleh nak angkat lah. Kita tak tahu siapa yang telefon kan. Kalau senyap, contohlah kita silentkan telefon tu, kita pun akan tertinggal dengan maklumat. Kita tak dapat dengar apa maklumat yang ada orang nak sampaikan. Jadi itu adalah faedah lah. Bunyi memberikan maklumat apabila bunyi telefon, okey, bunyi lonceng rumah,
Orang datang kan ting tong. Kalau tak ada bunyi tersebut, hanya ataupun orang tu beri salam, tak ada suara orang beri salam, memberi salam tu bunyi juga. Okey, tak ada orang yang beri salam, kita tak tahu ada orang datang ke tak datang. Okey, jadi dia adalah memberikan maklumat dah kepada kita lah. Okey, kemudian apa awak cakap tak dengar lah. Okey, persekitaran yang bising menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Okey, bila keadaan bising, bunyi yang terlalu kuat, mungkin kita boleh dengar dalam bunyi yang perlahan, menyenangkan hati kita lah bila perlahan. Tetapi kalau kita buka radio terlalu kuat, ataupun kita ni bising, bunyi motor ataupun kereta yang dah telah exhaustnya ditambah jadi daripada 1 jadi 3, bila lalu sebelah kita, dia akan mengganggu kita berkomunikasi lah. Jadi sukar untuk berkomunikasi. Ini satu gangguan. Gangguan apabila bunyi yang terlalu bising akan menyukarkan kita berkomunikasi. Okey, yang ini berkomunikasi ni. Sukar berkomunikasi. Ini adalah yang tidak baik lah, yang memudaratkan lah. Apabila bunyi itu terlalu bising, kita sukar berkomunikasi. Ini adalah memudaratkan. Okey, bunyi bising kenderaan boleh mengganggu ketenangan. Okey, mengganggu ketenangan. Okey, dia mengganggu ketenangan kita. Bising sangat kan? Mengganggu ketenangan. Okey, kita pun berunsing kan? Bila dah mengganggu ketenangan, kita akan berlaku tekanan emosi lah. Itu keburukan dia. Okey, ataupun yang memudaratkan. Okey, yang ke-6 adalah bunyi bising yang didengar secara kerap atau terlalu kuat boleh menyebabkan masalah pendengaran. Okey, jadi kalau bunyi bising terlalu kuat sangat, kerap, dia akan menyebabkan telinga kita sakit lah. Boleh berlaku kita jadi tak dengar. Masalah pendengaran lah. Jadi kita pun jadi gangguan pada telinga kita. Itu adalah yang memudaratkan bila terlalu kuat. Okey, cuba kamu kenapasi dan jelaskan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dalam situasi di bawah. Okey, bunyi yang memudaratkan dalam situasi di bawah kita tengok. Okey, bunyi yang memudaratkan yang inilah. Terlalu kuat sangat, terlalu bising. Okey, bunyi kenderaan memudaratkan lah, bising kan. Okey, yang ini adalah kebaikan, dapat berkomunikasi. Okey, yang ini pun bising, memudaratkan. Okey. Jadi dalam situasi di dalam ni ada yang kenderaan ni pun memberi kebaikan juga. Bunyi horn ni pun memberi kebaikan. Kalau kita tak dengar bunyi horn, budak ni tak dengar ada kenderaan kan. Jadi dia nak melintas, tiba orang langgar. Jadi dia kena horn kenderaan tersebut supaya budak ni nak tahulah ada kenderaan. Okey. Jadi kat sini ada pelbagai bunyi lah. Ni bunyi burung. Bunyi burung ni kadang bising sangat pun kita mengganggu dah juga. Tapi kadang-kadang memberi ketenangan juga bila dengar bunyi burung. Tapi burung ni tak kuat sangat. Bunyi yang tidak kuat. Tapi kalau bunyi yang orang betulkan jalan, tu yang mengganggu kita. Okey, jadi ini adalah bunyi berfaedah, membolehkan kita berkomunikasi sebagai hiburan, memberikan isyarat kecemasan dan memberikan maklumat. Ini faedah bunyi lah. Okey, bunyi yang memudaratkan ataupun bunyi yang keburukan bunyi ni, kesukaran kita berkomunikasi kalau terlalu kuat. Okey, mengganggu ketenangan. Okey, mengganggu ketenangan, menyebabkan masalah pendengaran apabila terlalu bising. Satu lagi apa? Mengganggu, menyebabkan tekanan emosi. Saya lupa nak tulis kat sini. Tekanan emosi. Tekanan emosi. Kalau bising sangat kita pun tertekan lah. Menyebabkan tekanan emosi. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya terangkan ada 3 tajuk yang saya terangkan, 6.13, 6.12, 6.13 dan 6.14. Okey, jadi yang pertama, bunyi boleh bergerak, bunyi boleh dipantulkan dan bunyi
boleh memberikan faedah dan memudaratkan. Okey, jadi lepas ni saya akan bagi tugasan dan murid-murid biasalah menjawab latihan dan tampal di dalam buku tulis yang buku tulis sains Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan kita cuti, minggu lagi satu. Kita akan jumpa lagi dengan tajuk bunyi ada satu lagi tajuk, kemudian kita akan masuk tenaga. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.